السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa' kesyukuran pada malam ni. Sambung kitab Muwafiq Masbuk, muka surat 11. Surat 11. Contoh-contoh gambaran. Contoh-contoh gambaran. Kitab kita ni nipis je, tapi ilmu yang ada dalam dia ni agak complicated sikit lah. Itu pun kalau pertama kali dengar. Kalau dah biasa dengar, biasa je kitab kita ni. Contoh gambaran, kita membahaskan tentang muwafiq masbuk, yang mana muwafiq, ta'arif muwafiq adalah seorang yang makmum solat bersama imam. Dalam keadaan dia berdiri itu, dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Jika tak cukup kadar masa, maka status dia masbuk. Jika dapat kadar masa, maka status dia muwafiq. Kita dah bahas banyak kali dah ni. Jadi nak bagi contoh gambaran pula. Contoh gambaran dia. Contoh-contoh gambarannya. Yang pertama, seorang makmum yang muwafiq sedang sembahyang jemaah. Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rukuk. Dia makmum. Dia sudah rukuk. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalan daripada imam belum masuk kepada rukun keempat. Kita belajar sekarang ni berkaitan dengan muwafiq. Sebab atas tu, kalau yang lepas tengok hukum orang muwafiq. Kita tentang cerita hukum orang muwafiq. Contoh muwafiq ni, seorang makmum yang muwafiq. Maksudnya makmum yang dia berdiri dengan imamnya, kadar masa yang dia berdiri itu, kita kira itu 25 saat. Lebih 25 saat dia berdiri. Okay. Bila macam tu, dia kata seorang makmum yang muwafiq sedang bersembahyang berjemaah. Sepatutnya sedang sembahyang jemaah tu tak payah tulis tak? Sebab dia jadi macam kan, macam maklumat bunga-bunga tu, itu yang jadi orang salah faham, bunga-bunga. Seorang makmum muwafiq yang sedang sembahyang berjemaah. Ada ke muwafiq yang tak sembahyang jemaah? Satu je bunga tu yang buat tu, ya. Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua. Maksudnya daripada sujud imam, sujud kedua, imam angkat kepala. Allah, imam sujud kedua ni Allah. Belum tegak lagi, belum lagi. Allah, belum lagi. Ni baru akbar, baru tegak kan. Sujud kedua. Makmum ni yang kat belakang tu imam. Makmum dah rukuk. Soalannya, kenapa makmum baru rukuk?
Makmum baru rukuk lah. Maknanya ketika imam rukuk, makmum tadi masih lagi berdiri. Itulah cerita dia. Imam i'tidal, makmum masih lagi berdiri. Imam sujud, makmum masih berdiri. Imam duduk di antara dua sujud, makmum masih berdiri. Imam sujud yang kedua, makmum masih berdiri. Ni nak cerita. Imam angkat daripada kepala daripada sujud yang kedua. Allah, belum tegak lagi. Dia kata kat sini, sebelum imam berdiri tegak. Jadi mana imam Allah, dia Allahu Akbar baru rukuk. Makmum tadi lama baru rukuk. Okey, dapat rakaat tu. Okey, tu dia nak beritahu tu. Kenapa pula dapat rakaat tu? Sedangkan dia kena tinggal lama, jauh kena tinggal dengan imam tu. Dan kenapa pula dia berdiri? Itu nanti kita bahas. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu. Dapat rakaat. Okey? Kerana ketinggalan daripada imam, dia lambat daripada imam, belum masuk kepada rukun keempat. Imam tu belum tinggal dia rukun yang keempat. Maksudnya rukun panjang. Kalau kira rukun pendek panjang, lebih lah kan. Imam rukuk, 1 rukun, 2 rukun, 3 rukun, 4 rukun, 5 rukun, nak naik rukun yang ke-6. Itu kalau ikut rukun. Tapi dia kata masuk rukun keempat. Maksudnya rukun panjang yang keempat. Kalau rukun panjang yang keempat, betul lah. Rukuk panjang pertama 1, i'tidal tak kira, rukun pendek. Sujud 2 dah. Duduk sujud rukun pendek tak kira. Sujud yang kedua 3 dah, 3 rukun. Nak naik berdiri tu kan rukun yang keempat. Baru kena. Jadi maksudnya rukun keempat tu rukun panjang. Jadi kalau macam tu lah gayanya, imam belum lagi berdiri tegak. Maksud berdiri tegak pula. Maksud berdiri tegak, kalau baca Fatihah sah. Macam mana berdiri kalau baca Fatihah sah? Kalau berdiri macam ni baca Fatihah sah. Kalau gini, ni kita sebenarnya dah masuk dah, kita idaman penuntut ni. Ingat balik. Kalau macam ni sah baca Fatihah. Ini jangan ni tak ada kena-mengena ni. Kita masuk berdiri tegak tu dulu. Tak ada kena-mengena dengan muafiq masbuk ni. Kalau baca Fatihah dalam keadaan berdiri macam ni, sah. Kalau gini? Ni? 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 Bukan fizikal. Kita tak kata dia sakit, bukan. Kalau dia bongkok, menegak pun sah. Kenapa semayang menegak ni? Sakit tak boleh bangun. Sleep disc. Tak apalah. Ini cerita bukan sakit. Ulang balik sebab salah faham. Kalau macam ni sah, pastilah sah baca Fatihah. Kalau gini? Ni? Tak berani nak jawab dah ni. Ni? Sah tak? Baca Fatihah macam ni sah? Macam ni? Betul macam ni? Macam ni? Ke tangan saya macam ni? Maksudnya gini? Like ni? Sini sah. Gini. Sebab tu nak kita baca Fatihah ketika rukuk mana sah? Kan? Dia kena baca masa berdiri. Soalannya berdiri tu apa? Itu yang kita nak bincang ni, berdiri tu apa? Berdiri tu macam ni. Okey, berdiri. Kalau gini? Sah? Nak kira sah ke tidak? Jangan kata buat kerja pelik-pelik. Bukan nak tanya sah ke tidak kalau gini. Sah? Kalau gini? Sah. Ini nak tahu pengetahuan apa maksud berdiri ni. Ni? Sah. Gini? Tak sah dah. Maknanya di antara berdiri dengan rukuk, berdiri straight, tegak dengan rukuk kat tengah-tengah. Jika kat tengah-tengah tu atas border tu. Okey, kalau atas sikit sah. Kalau bawah sikit dah nama rukuk dah. Tak sah. Okey, maksud berdiri tegak ini. Tu maksud berdiri tegak. Bukan berdiri tegak maksud ni. Jadi ketika imam bangun, Allah, daripada sujud yang kedua, makmum tak rukuk lagi ni. Allah. Dia pun rukuk. Sah. Makmum tadi. Sah. Boleh lagi. Maksudnya sah tu maksud dapat rakaat lagi. Kalau sini dah, makmum rukuk. Okey, kalau macam ni, makmum rukuk. Itu yang nak cerita pasal tu lah. Kalau makmum dah, kalau imam dah gini lah. Makmum baru rukuk. Tak dapat dah. Okey. Itu maksud berdiri tegak. Sedangkan faham kita berdiri tegak gini. Bukan maksud berdiri tegak tu. Maksud berdiri tegak kalau baca Fatihah sah. Cuma kenapa dia rukuk itu kita fiqh dia jangan tanya kenapa, buat hukum. Sebab tu kitab dia ada kitab matan dia panggil. Contohnya macam ni, kitab matan. Sama? Dalam sama? Dalam pun tak sama. Saya jauh. Geng Rumi rupanya. Okey. Sana ni ada. Ni.
Sama lah. Ni jauh. Oh, jauh habis. Pandai. Jauh habis. Okey. Sebab tu ni dia panggil matan. Sebab tu dia kena mengaji. Kalau pelajar matan saja, dia tak memadai. Sebab kalau dengan masalah tadi kita dah salah faham. Kita berdiri tegak gini imam. Bukan. Okay. Sebab tu kena ada, dia panggil syarah. Tebal sikit. Ni syarah dia. Dan ada hasyiah dia lagi tebal. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Syarah besar lagi tebal. Muafiq masbuk. Jadi ketika imam bangun sujud yang kedua, makmum tadi belum rukuk lagi. Ketika imam dah sampai tahap kalau baca Fatihah sah. Kalau imam tu baca Fatihah sah. Tapi dia tak baca lagi. Kedudukan itu, iaitu gini. Okey? Darjah tu berapa? Kita kira itu 136. 136. Ingat lagi. Belajar dulu. Tingkatan apa belajar tu? Tingkatan 2, tingkatan 3 kan? 136 darjah. Ni. Ingat ayat? Jimat ingat? Tak ingat dah. Dulu sampai SPM belum? Sampai ke MCE. Dia ni kan ni 180 darjah kan? Kalau bulat 360. Kalau separuh 180. Kalau gini 90. Kalau gini berapa? 136 yang gini lah nak cerita. Bukan 90 tambah 45 lah. 135. Jadi 136 darjah. Maknanya kalau baca Fatihah dah sah. Ke imam kalau sampai tahap tu, makmum belum rukuk, makmum batal. Habis. Tu je nak beritahu. Kadang-kadang kita belajar matematik dulu, gunalah dalam hukum syarak. Baru kena. Ni belajar saja, sia-sia belajar dulu. Bukan main belajar dulu. Lepas tu tak guna. Baik masuk pondok. Kalau daripada kecil tu masuk pondok tu, daripada darjah 1 tu, keluar umur 19, 18, 19 tu, alim dah boleh mengajar. Boleh karang kitab lah. Ini belajar macam-macam tapi tak amal. Okey, sekarang habis satu cerita. Jadi maknanya dia nak bagi tahu kalau dia tu berstatus muafiq dan makmum tu berstatus muafiq, kemudian imam rukuk yang tidak sebagainya, dia tak boleh rukuk lagi sebab dia tak habis Fatihah lagi. Tu lah cerita keseluruhannya. Jadi dia tak habis Fatihah lagi, dia kena habiskan Fatihah dia. Ketika imam dalam perjalanan, imam pergi tu, biar imam buat macam mana pun, dia mesti habiskan Fatihah juga, sehingga imam bangun sampai tahap kalau baca Fatihah tu sah. Kalau baca Fatihah macam ni imam tu, jika kalau imam macam tu dia masih lagi tak rukuk, dia batal. Ataupun kalau kita tak nak kata dia batal, maka luput rakaat itu boleh juga. Kita ambil kata dia batal dulu, dia batal. Jadi dia kena rukuk. Habis soalannya, kalau dia tak sempat baca Fatihah juga, nanti cerita. Soalan yang kedua, kenapa sampai lama sangat tak habis baca Fatihah? Ni baca apa? Itu cerita lain. Kita ambil hukum dulu. Okey. Itu kalau makmum tu muafiq. Cuma dalam syarah dia dobek lagi. Muafiq ada dua jenis. Memang complicated lah. Memang kena sabarlah buat ni. Muafiq ada dua jenis. Satu muafiq yang imam rukuk, imam tidak, imam sujud, dia tak boleh rukuk lagi sebab dia tak habis Fatihah. Dia tak habis Fatihah lagi. Yang mana makmum yang tak habis Fatihah tadi, atau makmum yang tak rukuk tadi, dimaafkan pada syarak. Dia tak rukuk tu dimaafkan pada syarak. Imam dah rukuk, makmum tak rukuk, maaf pada syarak. Imam i'tidal, makmum tak rukuk, maaf pada syarak. Imam sujud, makmum tak rukuk, maaf pada syarak. Ada 8. Itu akan datang masuk muka surat sebelah tu, ada 8. Muka surat 13, ada 8. Iaitu makmum tak boleh rukuk lagi sebab tak habis Fatihah lagi. Ada 8 keadaan. Nanti kenapa jadi gitu? Sampai ke imam rukuk i'tidal, makmum tak boleh rukuk lagi sebab tak habis baca Fatihah. Kenapa ni? Ada 8 keadaan. Nanti dia akan bincang waktu. Jadi bila macam tu, makmum tadi dia panggil makmum yang dimaafkan, makmum yang teruzur. Kenapa dia uzur? Sebab dia tak habis Fatihah lagi. Makmum tak boleh rukuk sebab dia muafiq. Kalau dia rukuk batal, dia kena habiskan Fatihah. Masalahnya imam dah rukuk, tak habiskan Fatihah juga. Imam naik i'tidal, habiskan Fatihah juga. Kenapa imam sujud dia masih lagi tak batal sedangkan imam dah sujud? Sebab dia uzur. Uzur apa ni? Ada 8 perkara. 8 perkara antaranya macam was-was, gagap apa sebagainya, tak habis-habis lagi. Tak habis-habis lagi dia baca Fatihah, maka dia panggil makmum muafiq yang uzur. Uzur pula dia iktiraf ada 8. Maka dia dibenarkan untuk
dia panggil takhalluf. Dia dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam dan dia kena baca Fatihah walaupun imam dah angkat kepala. Jangan sampai tahap ni je tadi. Dimaafkan. Dia panggil dimaafkan 3 rukun panjang. Ataupun dipanggil dimaafkan tak masuk rukun yang keempat lagi. Mana-mana sama je tu. 3 rukun panjang tak masuk rukun yang keempat, rukun panjang yang keempat lagi. Okey. Ada satu lagi muafiq yang tak ada uzur, tak termasuk dalam 8 tu. Dia panggil muafiq tapi dia uzur dia tidak ada i'tiraf. Dengan maksud jika imam rukuk, makmum tadi dia muafiq tapi uzur dia tak ada i'tiraf. Ya? Tak ada masalah. Imam i'tidal, dia tak ada masalah. Imam turun je sujud, dia batal. Makmum tadi batal. Soalan yang tanya, kenapa makmum tak rukuk? Cerita lain lah, dia kenapa tak rukuk? Nak beritahu hukum dulu. Contoh makmum tadi dia sengaja tak nak baca Fatihah. Sengaja malah baca Fatihah. Berdiri. Imam baca Fatihah, dia malah baca. Batal lah makmum? Belum lagi. Imam rukuk. Dia muafiq ni, dia masuk awal. Imam rukuk. Dia tak nak baca Fatihah juga. Adakah dia batal makmum tadi? Belum lagi. Nak tahunya. Imam i'tidal. Dia masih lagi baru start baca Fatihah ke? Ataupun katalah dia baru start baca Fatihah. Saja. Bukan uzur. Bukan uzur yang 8 ni, bukan. Saja. Imam i'tidal. Makmum tadi batal tak? Belum lagi. Okey, bila makmum ni batal? Bila imam turun je. Turun je sikit je. Turun je, makmum tadi batal. Jadi makmum tadi dia dibenarkan lambat daripada imam, dia panggil 2 rukun. Dia tak ada rukun panjang, rukun pendek, dia panggil 2 rukun aja. Iaitu 1 rukun panjang, 1 rukun pendek lah. Rukuk, makmum tadi tak rukuk lagi tak apa. Imam i'tidal, rukun pendek, makmum tak rukuk lagi tak apa. Imam turun aja, dia batal. Tapi kalau dia tak rukuk lagi, makmum tadi kerana uzur, ada masalah. Sampai sujud yang kedua, angkat kepala lagi pun tak batal lagi kan? Iaitu apa masalah, apa cerita tu? 8 perkara. Yang uzur yang dia i'tiraf. Dimaafkan sampai 3 rukun panjang. Keseluruhan ni nak masuk rukun yang ke-6. Tak apalah, imam pergi dulu. Okey. Jadi yang kita cerita ni uzur yang dia i'tiraf. Okey, kalau katalah imam, dia masuk daripada awal. Imam baca Fatihah, dia kata dia tak nak baca. Okey. Kemudian ketika imam dah baca surah, dia tak baca lagi. Imam rukuk baru dia baca dalam keadaan sengaja. Orang macam ni dimaafkan 2 rukun sahaja. Ketinggalan daripada imam 2 rukun. Kalau imam turun untuk sujud, makmum tadi batal. Jadi maknanya nak tahu di ketinggalan, nak kata makmum tadi dimaafkan ketinggalan daripada imam 2 rukun ataupun 3 rukun panjang, bergantung kepada apa masalah dia. Bergantung kepada sengaja ke tak sengaja. Bergantung kepada uzur dia tadi diiktiraf ke tak. Okey, yang ni uzur diiktiraf lah. Maka dibenarkan ataupun dimaafkan 3 rukun panjang. Yes, selesai. Nombor 2. Ini kena faham takrif muafiq masbuk dulu. Kalau tak faham ini, tak tahu benda ni. Yang lepas kita bicara dua kali lepas tu. Seorang makmum yang muafiq sedang bersembahyang berjemaah. Ada lagi. Makmum muafiq. Status dia muafiq. Dia duduk dengan imam lebih 25 saat dah. Sebelum imam duduk tasyahud akhir, dia sama macam tadi. Cuma bezanya tadi ada rakaat lagi. Yang ni dah tak ada rakaat dah. Ya, rakaat terakhir. Sebelum imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenaan sudah rukuk. Hukumnya dia juga mendapat rakaat itu. Samalah juga macam tadi. Cuma tadi ada rakaat seterusnya, imam bangun. Dia sujud yang kedua, Allah, sampai tahap ni. Sebab ada rakaat. Habis kalau rakaat terakhir, mana ada terusnya? Jadi masa bila? Jangan jangan sampai imam baca tahiyat, kedudukan imam kalau baca tahiyat tu sah. Macam mana? Kalau imam sujud, angkat kepala sikit je. Sejengkal. Sah kalau baca tahiyat? Belum lagi. Kira angkat atas sikit. Separuh lah kot. Separuh baru sah baca tahiyat. Tapi imam akan duduk straight juga. Kita bukan kita suruh straight tak straight. Kalau baca saja nak bagi tu sah. Macam ni sah. Baca macam tu sah. Memang sah. Tapi memang kelakar tapi sah. Okey. Jadi sampai kalau imam, kalau dia tu baca tahiyat sah sampai tahap tu. Makmum tadi belum rukuk lagi. Maka makmum tadi batal. Samalah macam tadi. Bezanya yang tadi ada rakaat seterusnya, jadi bangunlah. Yang ni tak ada rakaat dah. Jadi kalau imam dah duduk je, yang mana kalau imam tu baca tahiyat, sah tahiyat dia, maka waktu tu makmum tadi yang tak rukuk batal. Sebab dia lebih daripada
3 rukun panjang. Okey. Kenapa makmum tak rukuk-rukuk? Sebab dia tak habis baca Fatihah. Kenapa dia tak habis baca Fatihah lagi? Teruk sangat. Ada 8 perkara. Nanti ya dulu. 8 perkara. Dia sengaja ke tak? Kalau sengaja tak dapat. Awal dah batal. Ketika imam turun sujud dah batal dah. Sebab dia sengaja. Ataupun uzur yang tidak ada iktiraf. Yang ni dia iktiraf lah. Ni iktiraf. Okey. Ini okey dah saya guna bahasa ni. Kalau dalam kitab dia kata kedudukan yang lulus untuk membaca tahiyat. Lulus kedudukan yang lulus. Kedudukan yang lulus sehingga imam mempunyai kedudukan yang lulus untuk membaca Fatihah. Maka makmum tadi batal. Apa benda main luluh-luluh pula? Kalau sehingga kedudukan imam yang lulus untuk membaca tahiyat, maka makmum tadi batal. Kalau guna ayat macam tu, lagi je. Tadi ayat habis mudah dah ayat tadi. Faham maksud lulus tu, faham kan? Sehingga kalau dia baca tahiyat, sah. Itu maksud lulus. Payah juga nak tukar bahasa tu daripada bahasa kitab kepada bahasa kita, bahasa biasa kita, faham? Okey. Kedua contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak 3 rukun daripada imamnya. 3 rukun panjang Dobek lagi 3 rukun panjang daripada imamnya. Belum lagi masuk ke rukun yang keempat, rukun panjang yang keempat. Kalau rukun aja dah berapa tadi? Kira 1, 2, 3, 4, 5. Nak masuk rukun ke-6. Apa pula? 4 rukun rukun keempat, rukun panjang keempat. Sebagaimana contoh-contoh di atas itu, bahawa rukun yang renggang, rukun yang renggang tu, yang makmum tadi kena tinggal dengan imam renggang, itu jarak antara makmum dengan imam ialah 3 rukun panjang. Yang dikira rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Tu kata, itulah rukun panjang. Okay? Dia tak kira i'tidal, dia tak kira duduk di antara 2 sujud. Kerana itu adalah rukun pendek, maka tak kira. Jika seorang muafiq itu sembahyang berjemaah apabila imamnya sudah berada dalam qiyam yang kedua untuk membaca Fatihah, tetapi makmum berkenaan masih lagi qiyam kedua untuk membaca Fatihah. Sebab tu kedudukan dia kedudukan yang kalau baca Fatihah tu lulus, boleh, sah. Okay? Makmum berkenaan masih lagi berada di dalam qiyam pertama. Lama. Belum habis lagi bacaan Fatihahnya. Tak habis lagi Fatihah, maka tak rukuk lah. Atau, itu ya, atau ni yang jadi payah ni. Mana maka? Jawab terus dulu. Maka hukum tu. Kita tak langkah kejap. Dia dalam kitab-kitab lama ni, dia banyak atau. Sebab tu jadi payah nak faham. Jadi kita ambil satu-satu. Okay? Kita ambil satu-satu. Okay? Jika seorang muafiq itu sembahyang berjemaah apabila imamnya sudah berada dalam qiyam yang kedua untuk membaca Fatihah, tetapi makmum berkenaan masih lagi berada dalam qiyam yang pertama, belum habis lagi bacaan Fatihahnya, hukum terus, lompat kat hukum tu, maka tu jawab dia. Hukumnya makmum demikian ialah batal sembahyang. Okey, masalah kedua. Atau imam undur balik, sudah berada di tasyahud akhir. Kalau dah tak ada rakaat, tak berdiri dah lah. Imam berada dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir. Sedangkan masih lagi makmum tadi masih lagi berada dalam qiyam yang pertama dan Fatihahnya belum selesai. Hukum makmum demikian ialah batal sembahyang. Samalah macam tadi. Sama je. Cuma dia nak bagi tahu ada 2 keadaan. Satu, imam ada rakaat lagi, nanti masih berdiri. Batal makmum. Kalau imam dah tak ada rakaat dah masa tahiyat, batal makmum. Tu je begitu. Okay? Ada kecuali, nasib baik. Kecuali siapa ni? Kecuali makmum tadi. Kecuali ia makmum membuat 2 pilihan segera. Dia kena buat 2 pilihan dengan kadar yang segera. Bila nak buat pilihan ni? Semasa imam hendak berpindah kepada rukun yang keempat. On the way tu lah. Kalau ada rakaat lagi, imam sujud, imam angkat kepala ni, Allah, kena buat keputusan tu. Boleh buat lagi, boleh buat keputusan. Makmum ni boleh buat keputusan. Nak buat apa ni? Fatihah tak habis ni. Buat apa ni? Batal. Dia kena buat keputusan sebelum macam ni. Kalau dah tak ada rakaat, imam sujud ni, imam angkat kepala ni, dia tak habis Fatihah lagi, buat keputusan. Tak buat lagi. Macam ni kot, batal. Lebih kurang lah. Maksudnya dah, kalau baca tahiyat tu dah sah, batal makmum tadi. Apa keputusan yang dia kena buat? Pilihan segera ni apa dia nak kena buat? Iaitu pilihan pertama,
makmum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihahnya. Potong, tak payah baca. Okay? Dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dan ia tambah satu rakaat lagi selepas imam salam. Dengan maksud rakaat tu kita tak kira lah. Dia ketinggalan satu lap. Satu pusingan ketinggal. Okey, maka bila sampai, bila imam dalam perjalanan tu, dia dapat keputusan. Iaitu aku dah rakaat tu dah tak kira, aku nak ikut imam. Maksud ikut imam tu terus. Imam kan tengah berdiri. Maksudnya terus berdiri. Maksudnya dia tak payah buat apa-apa lah, dia duduk berdiri. Ketika imam tak boleh kena buat keputusan. Baru siratal ladzi. Imam dah Allah, memang tak sempat. Dia pun buat keputusan ikut imam. Okey, ikut imam macam mana? Imam ni takkan dia nak macam ni. Terdiam je, duduk diam lah kat sini. Allahu akbar. Jadi macam tak bergerak lah. Tapi keputusan dibuat masa perjalanan. Keputusan dibuat masa perjalanan. Keputusan jangan dibuat masa berdiri. Kalau buat masa berdiri, imam dah berdiri, imam dah berdiri, tak apalah, ikut imam lah, tak boleh lah. Batal sebenarnya. Dia kena buat keputusan sebelum imam sampai tahap ni. Sekurang-kurang kalau baca Fatihah tu sah. Keputusan apa ni? Sama ada nak ikut imam. Katalah dia nak ikut imam. Maksud ikut imam tu, rakaat dia semua satu lap habis, maka Fatihah dia boleh baca sampai habis Fatihah. Cuma niat je nak ikut imam. Niat je aku tak jadi dah rakaat tadi. Macam itulah lebih kurang. Di mana ada niat tu. Ke nak sahaja aku membuang rakaat ini. Tentu tak payah. Maksudnya tu lah. Rakaat tadi tak jadi. Itulah niat. Ataupun aku nak follow imam terus. Ni tak ada rukuk, tak ada intidah dah lepas ni. Yang tadi tu kira halal. Kira halal tu kira burn. Kira burn lah. Kira habis lah. Tu maksud niat tu. Okay. Lepas tu dia pun Fatihah dia macam mana? Dia boleh baca. Habis kan. Dan bila dia baca habis, Fatihah dia kira terus. Fatihah pada rakaat itu. Sebab apa jadi gitu? Kalau Fatihah dia tak kira je ni, kena baca Fatihah lain. Jadi pula habis jahanam. Jadi pula memang rukuk yang tidak tak habis-habis Fatihah dia lagi. Tiap-tiap rakaat jadi gitu. Orang sembahyang 4 rakaat, dia sembahyang macam 8 rakaat duduk berdiri aje. Contohlah. Sebab tak habis-habis. Okey. Dia kena buat keputusan. Itu kalau dia keputusan apa? Okey. Meninggalkan bacaan Fatihahnya. Maksud meninggalkan bacaan Fatihah tu, kalau imam berdiri, kalau imam nak berdiri, dia tak perlu tinggal bacaan Fatihah. Tu dobek dia. Sebab imam nak berdiri ni, dia tak perlu tinggal bacaan Fatihah. Dia cuma niat aja. Aku niat nak ikut imam. Ataupun tak jadi dah rakaat aku tadi. Tapi tak perlu berhentikan Fatihah. Tak perlu meninggalkan bacaan Fatihah. Yang perlu meninggalkan bacaan Fatihah apabila imam tahiyat akhir. Macam mana kalau tahiyat akhir? Imam angkat kepala sikit je. Je. Dia kena niat segera sebab nak duduk tahiyat akhir, dia pendek kan. Dia tak macam berdiri ada masa juga 2 saat kot, 3 saat. Boleh loading lagi. Tapi kalau duduk tahiyat akhir, pendek sangat tu. Allahu akbar. Oi, masa tu kena niat dah. Biasa Allahu tu dah duduk dah biasa. Dah habis dah je. Jadi tu kena niat terus. Okey, dia niat apa? Niat nak follow ikut imam. Dia berdiri ni. Aku nak ikut imam. Imam Allah. Tak habis Fatihah lagi. Aku nak ikut imam. Okey, imam kan Allahu akbar. Niat dah ada dah. Okey tu. Tak apalah, janji niat. Niat tu ada sebelum imam kalau baca tahiyat sah kedudukan imam tu. Kemudian makmum tadi nak buat apa? Duduk. Itu maksud ikut imam. Bila duduk, tinggalkan Fatihah. Tu masalah duduk. Tinggalkan Fatihah. Siratal ladzi. Terus duduk. Turun. Tak ada rukuk, tak ada intidal. Duduk slow-slow. Buat muka tak bersalah. Duduk. At-tahiyah. Okey, terus duduk. Okay. Lepas tu imam salam tambah 1. Samalah, standard lah tu. Mesti ada tambah 1. Okay, itu maksud dikendaki meninggalkan bacaan Fatihah. Tapi kalau imam berdiri, ada rakaat, tak payah tinggal. Tak perlu tinggal. Maksudnya sambungkan Fatihah. Cuma niat tu yang penting. Niat tu penting Itu pilihan pertama. Ini adalah pilihan yang afdal. Pilihan terbaik. Ada pilihan kedua. Pilihan kedua, ketika imam on the way tadi tu, ialah makmum berkenaan dikehendaki niat mufaraqah. Cegai. Cegai masih bila boleh. Bercegai, mufaraqah. Dari mengikut imam, engkau bukan lagi imam aku. Aku dah mufaraqah, aku dah bercerai dengan imam. Aku tak nak jadi makmum. Dan seumpama niat dengannya lah. Dengan maksud tak nak ikut dah. Bila tak nak ikut, jadi mana sembahyang seorang. Bila sembahyang seorang, habiskan Fatihah.
Habiskan Fatihah. Lepas tu sembang seorang. Suka hati lah kau nak buat apa pun lepas pada tu. Sembang seorang. Okey. Kemudian ia hendaklah meneruskan bacaan Fatihahnya dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri hingga selesai sembahyang. Yalah, dah mufaraqah. Habiskan je lah. Ini pilihan yang mudah tapi tak afdal. Boleh tapi tak afdal. Afdal nombor satu tadi. Dua-dua boleh. Nak tengok dalam kitab tebal-tebal lagi, kitab Fathul Mu'in ataupun kitab Syarah di I'anatul Talibin. Tebal kitab tu. Ditambah lagi. Dia mufaraqah dengan imam. Kan? Imam katalah naik rakaat seterusnya lah. Allah nak naik seterusnya, dia pun mufaraqah. Dia pun baca. Dia baca waladdallin amin. Tapi mufaraqah dah. Tak kisah dah, imam tu bukan imam aku dah. Kan? Dia pun rukuk, i'tidal, sujud seorang-seorang kan? Kemudian lepas sujud yang kedua dia bangun. Allahu akbar seterusnya. Imam masih lagi berdiri. Dia boleh niat masuk balik. Boleh niat masuk balik. Aku nak ikut imam balik. Ikut imam balik. Boleh. Kalau nak. Tapi tak ada apa-apa pun dapat. Maksudnya tak dapat pahala lebih ke 27 pahala 27 kali 27 ke, tak jadi apa. Dia sembahyang seorang pun pahala dia dah ada dah. Yang awal-awal tadi. Dia masuk balik jadi makmum pun tak dapat pahala lebih, tak dapat apa. Tak ada apa. Sebab untuk dapat pahala berjemaah mestilah makmum tadi mestilah makmum tadi niat makmum dalam takbiratul ihram. Baru dapat pahala jemaah. Dia niat makmum bila? Niat yang pertama tu tak apalah, yang pertama tu dia dah mufaraqah, dah batal lah niat makmum dia. Lepas tu dia niat makmum sekali lagi ketika dia pun laju. Allahu akbar, Allahu akbar, tak kejar imam. Okey, tapi dia sembahyang seorang, mufaraqah dah tadi, no problem. Dia pun terus. Bila dia berdiri, niat makmum balik. Boleh? Ikut imam tu, boleh. Tapi dia niat makmum tu bukan dalam takbiratul ihram. Dan nak takbiratul ihram. Apa dah rakaat kedua, tiga dah. Jadi dapat apa-apa? Tak dapat apa-apa. Tapi ikut boleh. Macam tu juga masbuk ramai-ramai sembahyang, ada 5-6 orang masbuk. Tiba-tiba seorang ni undur belakang, duduk belakang yang masbuk seorang lagi. Aku nak jadikan dia imam aku. Boleh? Walaupun dia asalnya makmum yang lain. Imam tu dah salam, dia boleh. Tapi tak dapat apa. Maksud tak dapat apa tu pahala lebih ke apa, tak dapat apa. Tapi boleh. Tak dapat apa-apa. Tapi boleh. Dan itu yang saya sebut, ingat tak budak-budak dulu? Saya dulu pernah buat dulu. Dah jam 4, ingat lagi. Kita naik basikal, naik BMX, main basikal. Orang tengah, ayah semua duduk semayang, kita main kat luar. Wah, main kat bawah, naik basikal. Masa takbir tu Allah Akbar, lepas tu lagi. Budak-budak tu. Lepas tu masa rakaat terakhir, masuk, semayang laju-laju. Kejar. Rakaat terakhir. Rakaat terakhir tu, Allahu Akbar baca, tak ingatlah baca betul tak betul. Tapi kejar. Akhir sekali dapat tahiyat dengan imam. Jangan main laju BMX laju. Dapat tahiyat dengan imam. Imam salam. Ayah tengok, bagus. Apa aku masuk? Soalannya, tengok sekali memang mana boleh gitu. Sebenarnya boleh. Kejarlah, nak kejar pun. Janji bacaan betul, semua betul. Tomak ninah semua ada lah. Maksudnya, saya tak ingat masa tu ada tomak ninah tidak. Tapi kalau buat betul-betul boleh. Baca laju, kejar imam. Istilahnya kejar imam. Tapi bukan imam. Sebab tak niat makmum pun. Dia bukan imam. Tapi dia dekat depan. Tapi kita tak niat dia jadi imam. Semayang. Kejar. Sampai je dekat sujud ke, dekat tahiyat ke. Masa duduk tu, imam, makmum. Tu imam aku. Tapi dapat pahala jemaah? Tak dapat. Nak pahala jemaah, kena niat makmum dalam takbiratul ihram. Tapi nak buat, boleh buat. Kalau nak buat. Dia masuk, imam dah rakaat pertama. Imam dah rakaat yang kedua. Dia baru nak masuk. Dia masuk lah. Nanti kena tambah satu rakaat. Aku tak nak. Aku nak salam dengan imam. Boleh? Duduk dalam saf. Allahu Akbar, sembahyang seorang. Laju-laju sikit. Naik rakaat kedua ke rakaat ketiga ke, bila dapat kejar imam lah. Dapat dia sama dengan imam, pop niat makmum. Betul ikut. Dapat 27? Tak dapat. Boleh. Tu hukum tak semestinya buat, tapi boleh. Jadi maknanya tak boleh lah kita kata kalau kejar imam tu tak batal semayang dia secara mutlak. Tak boleh kata gitu. Mungkin batal,
Mungkin tak batal. Bergantung ada ilmu ke tidak. Tapi kalau ada ilmu, dia tak buat kerja gitu. Dia awal-awal lagi dah semayang. Macam itulah. Okey. Jika makmum, sambung lagi. Kalau dia mufarakah, selesai masalah. Okay. Jika makmum berkenaan, dan bila dia mufarakah, selesai masalah, dan tak dapat pahala jemaah. Pahala jemaah tak dapat. Sebab dia mufarakah tengah-tengah jalan. Yang dapat pahala jemaah walaupun mufarakah, jika salah tu salah imam. Imam naik rakaat kelima, dia mufarakah. Sebab dia tak reti nak buat sebagainya, dapat pahala jemaah lagi, makmum yang mufarakah. Imam rakaat ketiga dah tahiyat, dia mufarakah, dia tak reti ke serabut aku mufarakah, dia dapat pahala jemaah. Tapi yang afdalnya tetap bersama imam juga. Cuma dia dapat pahala jemaah sebab bukan salah dia, salah imam. Imam tinggal sunat arba'in, imam tak baca kunut, dia mufarakah. Sebab dia nak baca kunut, dapat pahala jemaah. Mufarakah yang dapat pahala jemaah adalah mufarakah yang imam salah. Tapi kalau bukan imam salah, ini dia salah, dia tak baca Fatihah. Dia yang salah. Bila dia salah, mufarakah tu tak dapat pahala jemaah. Elok-elok 27 jadi satu. Kerana dia mufarakah. Sebab tu afdal tunggu imam juga. Pendapat yang pertama yang tadi. Pilihan yang pertama. Jika makmum berkenaan gagal membuat pilihan segera. Dalam masa imam angkat kepala untuk ke rakaat seterusnya, imam angkat kepala untuk tahiyat akhir tadi. Gagal membuat pilihan. Aku nak buat apa? Alah, tak tahulah. Gagal buat pilihan. Pelik sungguh ni. Sebelum imam sampai kepada rukun yang keempat, iaitu qiyam. Maksudnya qiyam tadi macam ni. Qiyam kedua. Atau tasyahud akhir. Dengan maksud, duduk inilah yang sah baca tahiyat tadi. Maka batal sembahyang makmum itu, batal. Dengan sampainya imam kepada rukun keempat. Masuk rukun keempat sama juga tadi. Bukan berdiri tegak. Berdiri yang kalau baca Fatihah sah. Okay? Sedangkan ia masih berada di rukun yang pertama, iaitu Fatihah tak habis-habis lagi. Jadi paling teruk pun mufarakah lah. Kalau tak reti nak buat pun. Tak buat juga, batal makmum tadi. Satu lap kena tinggal imam. Okay. Cuma habis kat situ. Sambung lagi. Tetapi tidak mengapa. Tak mengapa. Tetapi tidak mengapa jika sama-sama berpindah. Selisih tak apa. Iaitu makmum sedang berpindah kepada rukuk, manakala imam sedang berpindah kepada qiyam. Kedua. Atau berpindah kepada tasyahud akhir. On the way lah. Imam on the way, makmum pun on the way untuk rukuk. Boleh. Jadi maknanya dia baca, tapi dengan syarat habis Fatihah juga. Tak habis tak jadi juga. Tak habis Fatihah, imam angkat kepala, kena rukuk, dia rukuk, batal makmum. Fatihah tetap kena habis. Jadi kita dapat faham, kalau Fatihah dia tak habis juga, dia kena segera buat keputusan tadi. Tapi kalau selisih, imam Allah waladdallin, Allahu akbar. Ni apa ni? Ni rukuk rakaat pertama. Ini Allah Akbar, makmum tadi rakaat kedua. Apa tu nak buat apa? Dapat rakaat. Yes. Kau tengok sekejap lagi masalah. Sami Allah mahmidah Allah. Makmum imam tadi baca. Kejar. Dapat naik silap-silap. Amin. Jadi lega. Bila amin terus baca Fatihah lah untuk rakaat yang kedua. Takut-takut bila naik. Seterusnya imam tadi siratal ladzi. Cuba jawab. Entah macam mana. Siratal ladzi. Bukan. Masih dia naik-naik, imam dah walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru betul. Tadi kata bila imam dalam perjalanan nak naik ataupun dalam nak naik, dia pun Allahu akbar. Jadi selisih, dapat rakaat. Imam dah baca Fatihah, dia kena i'tidal sujudlah, sembahyang lah. Habis, kejar imam. Okey? Ketika dia nak bangun ke rakaat seterusnya sama dengan imam, Allahu akbar walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apa cerita? Makmum ni apa cerita sekarang? Masbuk. Seorang boleh jawab. Masbuk makmum dengan maksud masbuk tak salah masbuk. Maksudnya nak kena buat apa? Rukuk terus. Fatihah tak payah baca. Sebab dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan bersama imam. Pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama dah cerita lain dah. Dah habis dah rakaat kedua. Tapi yang dia dapat walam yakul lahu kufuwan ahad, dapatlah, maka dia wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Kadar itulah dia wajib baca. Sebab dapat juga satu ayat last. Kalau langsung tak dapat, imam ni Allahu akbar. Dia tak ada baca apa, Allahu akbar. Relax terus.
Okay. Seorang je boleh tangkap apa cerita ni. Kenapa pula masbuk rakaat kedua? Kan dia dah ada rakaat kedua. Masbuk boleh berlaku kepada keempat-empat rakaat. Mana yang dia punya tu? Ayat dia tu. Masbuk boleh berlaku pada keempat-empat rakaat. Lupa dah kat muka surat berapa dia ada tulis. Tu. Muka surat 10 bawah sekali tu. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Maksud ke 4 rakaat sama ada pada rakaat pertama, rakaat ketiga, rakaat kedua dia hilang. Rakaat ketiga dan seterusnya rakaat keempat. Sembahyang 4 rakaat, imam takbir, makmum takbir. Makmum tadi boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk. Lepas tu masuk naik rakaat kedua, makmum tadi boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk. Lepas tu rakaat ketiga, makmum tadi boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk. Rakaat empat, makmum tadi boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk. Habis nak tahu macam mana ni? Daripada dia berdiri dengan imam, dapat tak kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan? Pendek kan? Dapat tak 25 saat berdiri dengan imam? Kembali balik kepada ta'arif. Tak faham ta'arif, yang ni memang tak tahu apa benda. Apa benda ni merepek ni? Apa benda ustaz ni merepek? Sebab tak faham ta'arif. Ta'arif tu penting. Ta'arif muafiq masbuk. Kena perobat yang tu dulu. Kena bomo yang tu dulu. Ludah-ludah, tuih dulu. Mari sini aku nak bomo ni. Tak faham-faham ta'arif ni. Dah faham ta'arif, senang je yang lain. Okey. Okey, habis. Selisih tak ada masalah. Seterusnya. Masalah makmum yang muafiq. Masalah ni yang kata tadi, makmum muafiq dimaafkan 3 rukun panjang. Ada 8. Selain daripada 8 ni, dia tak maaf 3 rukun panjang. Dia dimaaf berapa? Hanya 2 rukun. Imam i'tidal, imam turun sujud, dia kena rukuk dah. Kalau dia tak rukuk, makmum tadi batal. Sebab tak termasuk dalam 8 ni. Yang 8 ni dimaafkan walaupun yang macam tadi lah. Imam dah sujud dah. Dia masih lagi tak rukuk pun tak ada masalah. 8. Masalah makmum yang muafiq. Ulama-ulama fiqh telah menjelaskan bahawa hukum orang muafiq itu ada beberapa masalah. Ada masalah yang bersepakat oleh ulama, sepakat ulama. Dan ada masalah yang berlainan pendapat antara mereka, ada khilaf, ada 3 khilaf. 5 sepakat, 3 khilaf. Antara masalah-masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Yang sepakat dululah, yang senang. Masalah pertama. Orang muafiq, bila sebut muafiq, kita faham terus dah takrif tadi. Yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal 3 rukun panjang. Jarak daripada imam. Maaf. Dan dia kena habiskan Fatihah lah. Iaitu yang pertama, orang yang lambat bacaannya kerana tabiat kejadiannya. Begitu. Dan bukan was-was. Kalau kitab dulu dia tulis kat situ, berat lidah. Tahu dah dengar berat lidah? Tu bahasa dulu. Bahasa yang sekarang ni sikit dia panggil lambat bacaannya kerana tabiat. Apa maksudnya? Dia memang gitu. Slow. Okay? Dia cakap pun gitu, dia baca Fatihah pun gitu. Tapi kalau dia cakap laju, time baca Fatihah terus jadi gagap. Tak boleh. Dia cakap pun macam tu. Dia cakap, marilah sini. Dia baca bismillah. Tak apa. Ini tak, main sini, cakap tu, ke sini. Cerita makan main. Ke kedai makan, kedai kopi. Tapi masa semayang, itu lain tu. Itu was-was. Itu nyakit teh. Ada kena nyakit teh dia panggil. Nyakit habis teh. Nyakit teh. Itu tak maaf. Itu dia panggil was-was. Itu tak maaf. Bila orang yang tadi bercakap okey, tapi time baca dia jadi gitu, jadi lambat. Jadi gitu. Cakap laju aja, cakap biasa. Maka orang macam ni, ketika imam rukuk, dia muafiq ni. Imam rukuk, dia wajib habiskan Fatihah. Imam i'tidal, wajib habiskan Fatihah. Imam turun, dia batal. Sebab apa? Sebab dia bukannya berat lidah. Dia bukannya lambat bacaan kerana tabiat. Ataupun tabiat ni bukan tabiat silap. Dia bukan gitu sebenarnya. Kalau tengok pada kitab asal, bukan tabiat. Tabi'i. Tabiat dengan tabi'i ni lain sikit. Tabi'i ni memang dah macam tu. Tabiat ni macam dia ulang-ulang sampai jadi tabiat. Dia lain. Bukan tabiat sebenarnya. Tabi'i. Bila terjemah tabi'i itu, dia terjemahkan tabiat. Sebab tabiat dia banyak sangat makna. Jadi tabi'i itu maksud, memang boleh kata sejak lahir macam tu, ataupun sejak lahir okey lagi.
Tapi sebab kecacatan, penyakit, dia jadi gitu, accident, otak bergegar, buatlah masalah apa pun. Dengan sebab tu dia jadi gitu. Kalau macam tu dia panggil tabi'i. Yang itu dimaafkan. Tapi kalau selain daripada tu, tabiat maksud dia dah selalu sangat duk layan was-was dia bagi tabiat juga. Yang tu tak maaf. Tak maaf apa? Tak maaf 3 rukun panjang. Imam turun untuk sujud, makmum tadi dah batal. Ataupun dia kena mufaraqah cepat-cepat. Sebenarnya jemaah tapi mufaraqah. Okey. Gagap, berat lidah, baca slow. Memang dia cakap pun slow. Kau nak pergi mana? Ada. Tapi bahasa baca tu Bismillah. Macam itu juga. Ini cakap punya laju tuk. Tapi masa menjadi pelik pula. Lepas tu menyebabkan Fatihah dia jadi panjang. Itu tak. Kau cakap boleh. Itu was-was. Itu setan. Itu setan yang kerja. Okey. Dan masalah orang berat lidah ataupun was-was pun sekali lah, adalah pada masalah rakaat ketiga dan keempat saja. Rakaat pertama biasanya tak jadi. Sebab kalau dia tahu dia tu berat lidah, gagap, kalau dia tahu dia tu jenis was-was, dia perlu baca Fatihah daripada awal. Ketika imam baca bismillah, dia kena bismillah sekali. Sebab dia tahu aku gagap. Sebab tu masalah ni terjadi pada masalah rakaat ketiga, rakaat keempat aja. Rakaat pertama, rakaat kedua tak jadi. Nak azan dah. Dah azan, kita terpaksa stop kejap. Potong lah sikit. Lepas ni kena ulang balik. Tak apa. Duduk dulu, jangan lagi mana-mana. Kalau nak tahu hukum dia, tunggu selepas ini. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وابعثه المقام المحمود. Baik. Okey. Yang pertama yang dimaafkan 3 rukun panjang. Yang dimaafkan 3 rukun panjang yang pertama adalah makmum tadi berat lidah
Bukan was-was, berat lidah, lambat bacaan, gagap, menyebabkan dia baca Fatihah tak habis, imam dah rukuk. Tapi dia muafiq dia dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, kadar masa 25 saat dia dapat. Cuma dia tak habis baca kerana masalah lidah dia tadi. Masalah tabiat dia memang macam tu, gagap, uzur, dia panggil uzur yang dia iktiraf. Menyebabkan imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud dia tak habis-habis lagi. Okey. Maka macam ni makmum macam ni dimaafkan 3 rukun panjang. Dan biasanya akan berlaku pada rakaat ketiga dan rakaat keempat sahaja. Biasanya. Kalau berat lidah slow tahap teruk sangat, barulah tak kira rakaat pertama, rakaat kedua pun problem juga. Sebab apa? Ketika imam takbir, dia terus baca Fatihah. Kenapa? Sedangkan disunatkan waladhdallin amin baru baca Fatihah, baru makmum baca Fatihah. Tapi kenapa imam takbir, dia takbir, imam tak baca doa iftitah apa lagi, dia dah bismillah lah. Sebab dia dah tahu kan gagap. Jadi kalau macam tu punya masalah dan dia buat daripada awal-awal, tak ada masalah lah nak habis. Silap-silap imam dah habis baca surah baru dia amin. Okey Jadi biasanya rakaat pertama, rakaat kedua tak jadi kerana ada surah. Biasanya. Walaupun macam tu tak mustahil jadi juga sebab dia punya gagap tahap tahap pelik. Jadi juga walaupun baca daripada awal. Okey. Rakaat ketiga, rakaat keempat memang jadi. Orang masalah gagap tadi. Termasuk juga masalah was-was, dia akan jadi kat situ. Cuma masalah was-was tadi tak maaf lah. Tak maaf 3 rukun panjang. Jadi bagi orang yang begini kena pastikan baca awal-awal Fatihah tu. Maka pada rakaat ketiga, rakaat keempat dia akan jadi masalah sikit nanti. Masalah iaitu rakaat ketiga imam dah rukuk, dia masih lagi baca Fatihah, imam i'tidal, imam sujud, imam duduk sujud, imam sujud, masa tu baru dia rukuk. Lepas tu imam naik seterusnya, dia i'tidal kejar imam. Kejar imam, dia pun bangun seterusnya Allahu Akbar. Biasanya imam dah rukuk dah rakaat keempat, Allahu Akbar. Dia pun baca mana yang sempat, 1-2 ayat kalau sempat, Allahu Akbar. Kalau tak sempat tak payah baca terus ikut imam, tak ada jadi tambah rakaat, tak ada tambah rakaat. Terus salam dengan imam. Okey. Tetapi ni cerita was-was. Tetapi orang yang lambat bacaannya, tapi pelik juga kan? Betul juga. Time nyanyi tak ada pula gagak. Perasan tak? Kalau kita cakap bahasa Jepun ke, bahasa Korea ke, bahasa India ke, mesti belajar, mesti bunyi pelik. Cuba nyanyi Hindustan tu. Bunyi macam Hindustan, lebih Hindustan daripada Hindustan. Tapi cuba cakap, tak jadi. Gitu. Betul juga. Logik juga tu. Kalau menyanyi tak kacau, tak ada pun aku nak nyanyi ni tak ada pun. Terus nyanyi elok aja. Sungguh. Saya tengok ada sekarang ni kan ada 2-3 orang yang jenis apa dia panggil penyakit apa tu yang cakap-cakap gitu ataupun ni sikitlah. Dah jadi terkenal lah. Masuk YouTube, masuk TV pun ada kan. Tapi dia jenis tu sikit. Cuba tengok dia nyanyi. Saya pernah tengok dia nyanyi. Dari YouTube lah. Sedap pasal suara dia. Tak ada bergagap. Tapi masa cakap perasan tak? Dia panggil apa? Starter. Mula-mula je nak pergi. Oh, kalau dah masuk gear boleh terus laju. Gear mana? Starter. Bawa kata starter. Starter je. Dia nak. Jadi itulah macam mana. Tetapi orang yang lambat bacaannya kerana was-was, antara tanda was-was adalah masa bercakap elok, masa baca baru jadi problem. Tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang, melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud. Itulah imam belum turun untuk sujud. Jadi maksudnya imam i'tidal, imam gerak aja. Gerak tu dah batal lah. Tu maksud dia. Imam gerak aja, makmum tadi dah batal. Dia hanya maaf sampai situ aja. Okey. Belum turun untuk sujud. Dia selesai bacaan Al-Fatihah. Yakni orang muafiq yang was-was boleh menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud. Bergerak daripada yang tidak bergerak, itu maksud turun sujud. Bukan sujud, gerak untuk sujud sebelum tu. Jadi tak boleh gerak, jangan jadi imam gerak. Sebelum imam gerak, dia kena habiskan Fatihah dan rukuk. Kalau habiskan Fatihah tak rukuk lagi pun tak jadi juga. Habis Fatihah dah, imam dah gerak dah. Batal sembahyang dia. Walaupun dia habis Fatihah. Masalahnya bukan Fatihah, masalahnya rukuk. Nak rukuk kena habiskan Fatihah. Okey?
Dan rukuk ni tak ada kata rukuk bersama imam tamak ninah, tak ada lah. Rukuk. Sebab yang ada tamak ninah imam tu masbuk. Rukuk dengan imam yang ada tamak ninah itu adalah masbuk. Okey. Jika dia maksudnya orang was-was dia sama dengan orang yang sengaja. Tu was-was. Contoh dia sengaja kan. Dia dah baca Fatihah sampai habis dah. Imam rukuk, dia tak nak rukuk lagi. Batal tak dia? Dia masuk muafiq dan dia sengaja dah baca Fatihah dah pun. Imam rukuk, dia tak nak rukuk. Tak batal. Imam i'tidal, dia tak nak rukuk. Tak batal. Imam gerak, baru dia batal. Dia tak rukuk. Samalah. Dia was-was ni seumpama orang yang sengaja. Maksudnya was-was tidak ada i'tiraf syarak sebagai uzur. Untuk sujud dia selesai baca Fatihah, yakni orang muafiq yang was-was boleh menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud. Okay. Jika dia belum habis lagi membaca Fatihah, imam turun untuk sujud, maka batal sembahyangnya makmum. Okay. Sebab dah ketinggalan lebih 2 rukun. Kecuali, banyak kecuali, makmum berkenaan niat mufaraqah. Memang settle lah niat mufaraqah, berpisah dengan imam sebelum imam turun sujud, sebelum imam bergerak. Masa ketika yang tidak tu lah, sami Allah liman hamidah, Rabbana. Sekarang ni kena niat cepat, niat mufaraqah. Rabbana lakal, niat cepat. Allah, batal makmum. Sebelum gerak. Dan dia di waktu itu dikendaki meneruskan bacaan Fatihahnya. Dah mufaraqah tu lah baca Fatihah dan mengerjakan rukun-rukun yang lain hingga selesai. Habislah. Maksudnya terus sembahyang. Dah seorang-seorang, main seorang-seorang. Samalah macam tadi. Boleh kejar imam, ikut imam rakaat yang seterusnya pula. Jadi makmum, boleh. Tapi jadi masalah nanti, baik tak payah buat lah, pelik-pelik gitu. Okay. Kepada orang muafiq yang was-was, tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah. Dia tak boleh jadi macam masbuk. Muafiq ni, bila dia muafiq, dia wajib baca Fatihah sampai habis dan rukuk. Dia tak boleh tak baca Fatihah, rukuk aja, tak boleh. Itu masbuk. Dia kata tak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam. Kepada orang muafiq yang was-was, tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam. Tak boleh rukuk dengan imam, tak boleh. Bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, tak boleh. Kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya. Sebab was-was tak diiktiraf syarak. Jadi, orang macam ni, dia tak ada cara lain selain daripada mufaraqah. Tak ada cara lain. Kalau tidak batal, dia kena mufaraqah. Okey, habis kat situ. Ada 2 pendapat khilaf. Saya bawa khilaf untuk melegakan sikit. Ini muktamad lah, ini khilaf pula. Pendapat Ibn Hajar Al-Haythami, mengikut pendapat Ibn Hajar Al-Haythami, jika was-was tadi telah dalam kitab tulis bertanah. Siapa saya dengar? Was-was yang bertanah. Maksudnya apa? Sebati dah. Jika was-was dia telah bertanah, sebati, tak ada harapan dah nak sembuh pada urufnya, maka dia dimaafkan juga 3 rukun panjang. Macam mana nak kata dia dah telah bertanah? Kalau orang tengok dia tu, tak ada harapan dah tu. Aku kenal dia dah berapa puluh tahun dah. Dia tu memang tak ada harapan. Memang tak ada harapan dah. Kalau harapan nak elok balik was-was dia. Maka kalau dah begitu, kata Ibn Hajar, 3 rukun panjang juga. Kata Syekh Ramli, pendapat muktamad, tak maaf, tak iktiraf. Ada khilaf kat situ, legalah sikit. Ibn Hajar kata, dimaaf. Dengan syarat bertanah sekadar was-was kejap, tak kejap. Itu tak boleh, itu tak bertanah lagi. 10 kali semayang jadi 2 kali. Itu baru bertanah. Bertanah ni 10 kali semayang, 10 kali jadi. Baru bertanah. Dia panggil bertanah, sebati ya. Mengikut uruf. Pendapat itu pendapat Ibn Hajar. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i, ini paling mudah, pendapat dhaif. Tapi pendapat dhaif lah bukan muktamad. Orang yang okey, tak habis. Was-was dah habis dah. Was-was dah habis kat situ. Jadi was-was, Syekh Ramli kata tak dimaafkan, hanya dimaafkan 2 rukun. Ibn Hajar kata dimaafkan 3 rukun panjang juga jika dah sebati dengan diri dia. Habislah bab tu. Bab was-was. Yang ni bukan bab was-was. Ini khilaf dalam bab gagap. Gagap atau berat lidah tadi,
Orang yang gagap berat lidah, kan dia wajib baca Fatihah sampai habis juga. Tapi dimaafkan 3 rukun panjang. Kan? Dimaafkan 3 rukun panjang, dan wajib baca Fatihah sampai habis, dan rukuk sebelum imam angkat kepala tadi. Itu pendapat mu'tamad. Pendapat dhaif tak gitu. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i, orang yang lambat bacaan, bukan waswas lambat bacaan, gagap yang tadi tu, berat lidah, dia macam masbuk. Iaitu imam rukuk, dia rukuk terus. Walaupun dia muafiq. Tapi hukum dia macam masbuk. Yang ni senang lah. Senang lah. Sebab kesiat, sebab dia bukan sengaja nak gagap. Mungkin kalau kita tengok dia ni tak lihat tak ada harapan ni, maka kita kata tak apalah, imam rukuk kau rukuk, tak baca Fatihah pun tak apa, tak habis Fatihah pun tak apa. Sebab macam masbuk kan tak payah habiskan Fatihah. Ini pendapat dhaif lah. Ini bagi keluasan dalam hukum fiqh. Keluasan dalam hukum fiqh. Tapi kalau dia boleh okey lagi untuk sempurnakan Fatihah, nampak dia okey lagi, dengan maksud dimaafkan 3 rukun panjang. Sebab kalau dimaafkan 3 rukun panjang, nanti rakaat kedua dia problem balik. Rakaat ketiga dia problem, lepas rakaat 4 dia jadi masbuk. Huru-hara semayang dia. Maka kalau kita tengok kesian dia, kejap faham, kejap tak faham, kita kata kat dia ni orang yang berat lidah ni, yang bukan waswas ni. Kita kata kat dia, imam kau baca je daripada awal. Kalau tak sempat juga, tak habis juga, imam rukuk aje, macam masbuk. Kata-kata kat dia. Tapi kena guna pendapat mu'tamad dululah. Habis. Maka 1 selesai, 2 akan datang lah. Okey, jadi yang mana jadi kat mana bacaan Fatihah yang pertengahan tu kan? Dia gini. Bacaan Fatihah yang pertengahan tu bukan ikut imam, bukan ikut makmum. Masa ada dalam kitab kita? Ada kan? Tidak mengikut bacaan imam dan tidak mengikut bacaan makmum, dia ikut bacaan huruf. Sebab tu kita kira dapat 25 saat. Yang hari tu, ada hari tu buat, saya suruh semua orang baca masa tu. Saya tengok jam, saat. Ada yang baca 30 saat. Ada yang baca 18 tak silap. 17 ke 18 yang paling cepat. Tapi paling ramai 25. Sebab tu ambil 25. Tapi kalau imam baca 10, dia punya pasal lah. Dia baca 10 pun, 10 saat. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Saya paling jumpa paling laju 15 saat. Orang Arab. Fatihah dia. 10 saat tak pernah jumpa. Boleh baca 10 saat. Baca yang tak ada tajwid ke apa? Macam ni dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak betul. Tapi nak kasih ada bunyi. Janji ada bunyi. Walaupun laju, janji ada bunyi. Kalau cukup 10 saat. Kalau katalah, tak apalah, tak kisahlah. Imam baca laju sangat. 10 saat je Fatihah dia baca. Makmum baca 25. Sekarang ni makmum tadi dapat tak berdiri dengan imam 25 saat? Kenapa ambil 25 saat? Sebab kawasan tu ataupun keadaan di situ baca 25 saat. Fatihah, imam baca 10, dia punya pasal. Makmum baca 2 minit, dia punya pasal juga. Tak ada kena-mengena. Sekarang ni imam dengan makmum tak dikira masa dia. Sekarang setelah ditengok secara uruf 25 saat. Dah dapat 25 saat tu. Okey, dan kat Malaysia memang dua area 21 sampai 40. Dalam kitab ni tulis 40 saat. Fatihah dia. Kita ambil. Jadi bila macam tu, imam baca 10 saat, makmum baca 25 saat. Makmum ni muafiq ke masbuk? Tu dulu. Muafiq ke masbuk makmum ni? Agak-agak lepas takbir Allahu Akbar, katalah semayang Zuhur Asar tak ada bunyi kan? Tak apa lah. Okey. Sebab kalau semayang Maghrib pelik agak 10 saat gitu kan. Okey. Katalah Zuhur Asar. Imam pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dan tak baca doa iftitah, terus baca bismillah. Mungkin juga semayang tarawih, tak kisah. Macam mana pun. Okey. Lepas selesai Allahu Akbar. Sedangkan imam takbir, makmum takbir. Imam baca, makmum baca biasa 25 saat, standard. Imam baca laju, makmum baca standard. Lepas 10 saat, imam pun Allahu Akbar. Sekarang nak tanya, makmum ni muafiq ke masbuk? Tahu muafiq masbuk senang. Tahu jawapannya. Muafiq masbuk. Janganlah orang sama jawab. Asyik orang sama jawab. Itu dah tahu dah, best student. Apa? Imam takbir Allahu Akbar. Kita ambil sembahyang tarawih teruslah senang. Allahu Akbar. Sebab muafiq masbuk dia tak kira sembahyang apa, janji sembahyang. Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tak ada bunyi baca senja gitu. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim. Imam baca, makmum baca. Lebih 10 saat, makmum tadi baru ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Gitulah kot, lebih kurang.
10 saat aja imam dah rukuk. Saya nak tanya, makmum tadi status dia apa? Muafiq ke masbuk? Tu kata kena perobat dulu status ni, tak percaya kena bomo dulu. Saya pernah bomo 3 bulan. Puas ludah. Ambil ni, rebuh, minum cakap. Tak boleh nak perobat lagi. Buktinya. Muafiq masbuk? Muafiq tak? Muafiq kan? Salah. Iman takbir Allahu Akbar, dia pun Allah, makmum pun Allahu Akbar. Baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin arrahman. 10 saat Allahu Akbar, imam, makmum. Betul tak? Tak percaya kan? Kita sudah masuk, ini kes lain tau. Kita tak masuk takrif tau. Takrif dah 2 kali lalu dah. Nak lalu berapa kali takrif ni? Muafiq masbuk? Tak confident lagi nak jawab. Tak confident lagi nak jawab. Sembahyang Isyak berapa rakaat? Confident. Nak macam tu nya confident. Nak macam tu nya confident. Salah betul nombor 2, confident nombor 1. Imam ulang balik, tak apa, saya ulang 10 kali, tak apa. Allahu Akbar. Sembahyang ni. Makmum dah standby kat belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, mantap makmum ni. Imam takbir terus dia takbir. Baguslah. Lepas tu baca Fatihah. Sembahyang yang tak ada bunyi. Saya malah bagi contoh sembahyang maghrib. Nanti lagi complicated. Sembahyang tak ada bunyi, sembahyang tarawih. Betul tak? Makmum tu kau baca bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang tarawih ada bunyi. Alamak. Sembahyang tak ada bunyi. Sembahyang Zuhur Asar lah, Zuhur Asar yang tak baca surah. Okey. Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Dia dah tahu dah memang tak baca apa dah ni. Baca yang wajib je. Makmum tadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baca salah normal, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Makmum ni apa? Masbuk ke muafiq? Muafiq tak? Betul tak muafiq? Saya tak je. Muafiq. Salah lagi. Masbuk lah. Orang dah cakap dah salah tadi kan. Masbuk apa? Imam takbir dia terus takbir. Malah dia yang tolong qomat. Itu bukan masbuk, tu muafiq. Masbuk ni imam dah rukuk ujung-ujung, imam rakaat kedua, makmum baru masuk. Itu baru masbuk. Nanti dia kena tambah 1. Masbuk pula ada keadaan imam dah rukuk, makmum tu baru takbir dan makmum terus rukuk. Tak payah baca Fatihah. Tu masbuk. Kalau faham tu lagi, berobat lo. Kena ulang balik takrif balik. Tak boleh masuk. Kita dah masuk masalah pertama ni. Masbuk adalah sabar. Masbuk adalah makmum yang berdiri dengan imam. Tak kisahlah rakaat pertama janji namanya berdiri. Berdiri tu macam masa baca Fatihah tu lah. Berdiri dengan imam. Masa tu masbuk ni, masa dalam keadaan tak dapat berdiri tu 25 saat ke bawah, maka dia nama masbuk. Kalau makmum dengan imam tu berdiri sama-sama ketika semayang 25 saat ke atas, maka dia panggil muafiq. Tak kira imam baca Fatihah ke tak kira makmum baca Fatihah ke tak kira makmum melopong ke, tak kira imam berangan, tak kira, janji berdiri je semayang. Janji berdiri je. Apa makmum dan imam buat tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Cerita imam semayang, makmum semayang, berdiri, kira saat. 1, 2, kira saat. Ini untuk faham ya, kira saat. Nanti bila ujung-ujung nanti saya bagi tahu. Tak payah kira saat pun dah tahu muafiq ke masbuk. Tapi sekarang ni nak faham dulu, kena kira saat dulu. Okey, 1 saat. Sebab imam takbir, makmum takbir. 1, 2, 3, 4, 5. Kira lah saat tu. Sehingga sampai 25. Makmum tadi automatik jadi masbuk. Makmum tadi automatik jadi muafiq. Sebab dia berdiri dengan imam 25 saat ke atas. Imam baca doa iftitah. Dia punya pasal dia nak buat apa, dia nak termenung, nak keluar hidung sekali pun. Gegam aku. Apa dia? Kita lebih daripada mana? Bukan. Sekarang ni makmum berdiri dengan imam. Macam mana makmum boleh berdiri lebih awal daripada imam? Siapa takbir dulu? Berdiri takbir. Okey. Imam dah rukuk. Okey, betul lah. Lebih dari imam dah rukuk. Makmum tadi tu
Makmum tadi tu dia 25 saat. Ya. Makmum pun 10 saat jugalah, imam 10 saat. Makmum dah rukuk. Okey, macam ni. Imam takbir, makmum takbir. Lepas 10 saat, imam baca Fatihah sampai habis. Okey. Imam rukuk. Makmum pun 10 saat lah juga berdiri dengan imam kan. Maksud berdiri dengan imam tu, nanti takut salah faham. Maksud berdiri dengan imam, bermula imam dengan makmum sama-sama berdiri sehingga imam rukuk. Itu yang nak kira berapa saat. Itu yang nak kira berapa saat. Oh, rupanya yang lepas ni hangguk sajalah. Geram. Sebab lepas dah hangguk gini hangguk. Hangguk sajalah. Sebab saya kata heran lah kat sini. Kat sini mungkin Ustaz Wan itu datang buat daurah sebab tu cepat. Rasa gitu. Itu ada daurah kan? Siang malam pagi petang belajar kan? Patut dah alim dah. Okey. Gini. Okey. Pernah dah bagi dah contoh ni. Bagi sekali lagi. Semayang biasa lah. Semayang biasa. Sembahyang yang baca kuat. Sekejap lagi semayang Isyak. Imam Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar. Imam pun baca doa iftitah. Baru baca Allahu Akbar kabira baru. Makmum status apa? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Adakah makmum muafiq? Tu dulu. Boleh tak kata makmum tadi muafiq? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak kata dia masbuk? Tak boleh juga. Sebab nak tahu muafiq ke masbuk, tunggu dia berdiri dengan imam tu. Okey, imam pun baca Allahu Akbar kabira. Imam baca. Makmum baca juga ke tak baca ke, itu dia punya pasal. Tak kisah. Imam baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Baca sampai habis. Bila habis tu agak-agak berapa lama? Berapa saat agak-agak? 20. Ada 20. Lepas tu imam pun nak telan Elio, tarik nafas. Macam-macam kan? Biasalah. Mestilah ada sikit-sikit beberapa saat. Kan tarik nafas dulu. Masa Allahu Akbar. Mesti tarik nafas dulu. Kat situ 1-2 saat dah kira. Gedebak. Adalah 25. Masa bismillah tu, dah imam dengan makmum dah berdiri 25 saat. Okey, nak tanya. Makmum tadi status apa? Muafiq. Jadi, bukan imam baca Fatihah ke, imam apa ke, tak kira pun pasal imam buat apa. Waktu sama-sama dengan imam, berdiri, kadar 25 saat, namanya muafiq. Kalau tak cukup 25 saat, imam dah rukuk, namanya masbuk. Susah. Okey, ambil 10 saat contoh tadi. Imam baca 10 saat, tak baca doa hantar, tak baca apa. Terus, baca bismillah terus. Makmum ni, baca jugalah bismillah juga. Bila makmum ni baru ihdinas siratal mustaqim, imam dah Allahu Akbar. Kalau kita tengok lebih kurang 10-11 saat gitu aja. Okey. Makmum tadi berdiri dengan imamnya cukup tak 25 saat? Tak cukup. Masbuk. Apakah hukum masbuk? Peraturan masbuk. Apa peraturan masbuk? Ada tulis tu. Peraturan, apakah peraturan muafiq dulu? Peraturan. Bila dia muafiq, apakah peraturannya? Peraturannya wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Jika uzur yang dimaafkan 3 rukun panjang. Tapi wajib habiskan Fatihah. Ada tak hukum muafiq mesti rukuk dengan imam dapat tamakninah? Jangan. Ada tak hukum muafiq mesti rukuk dengan imam dan dapat tamakninah baru dapat rakaat? Hukum muafiq? Tak ada. Tak ada. Itu masbuk. Okey. Jadi sekarang ni makmum tadi dia cuma berdiri dengan imamnya semua 10 saat. Jadi makmum tadi masbuk. Apa hukum masbuk? Masbuk, hukum masbuk mesti tinggalkan Fatihah. Boleh ayat tu? Tak dibenarkan habis Fatihah. Melampau je ayat geram ni. Tak dibenarkan habis Fatihah. Berhenti, jangan baca Fatihah. Bukan jangan baca. Baca yang mana dah stop. Tak payah dah baca dah. Dan mesti rukuk dengan imam dan satu lagi peraturan dapat tamakninah. Baru dapat rakaat. Kalau tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Itu kan peraturan dia. Okey, cerita tadi. Lepas 10 saat, entah macam mana pening imam ni laju dia baca. 10 saat je dia rukuk. Makmum tadi tak habis. Silap-silap. Makmum tadi baca separuh aja. Imam dah rukuk. Yang nak tengok makmum tadi muafiq atau masbuk, dia berdiri berapa lama? 10 saat. Maka sebab masbuk. Bila masbuk, apa hukum ni? Hukum masbuk, jangan habiskan Fatihah. Rukuk. Dan ikut imam, rukuk. Tinggalkan Fatihah. Dan mesti dapat tamakninah. Baru dapat rakaat. Tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Sembahyang tak batal. Cuma rakaat tak dapat. Itulah aku ni. Cuma memang pelik lah 10 saat. Memang pelik. Nanti rasa kena buat praktikal minggu depan ni. Praktikal baru nampak. Sebab saya pernah buat praktikal dekat IPK, tempat polis.
Dia marah. Dah marah dah geng polis tu. Sebab apa? Apa benda ni macam tu lah ke? Buat praktikal. Lah macam ni aja. Asal Ustaz tak cakap? Aku dah 2 bulan berbuih mulut. Kena buat praktikal. Ada seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Buat macam solat jemaah kan? Lepas tu buat nak tahu status tu apa makmum tu. Mungkin kita buat boleh tak? Ada tak yang nak apa dia panggil volunteer nanti? Nantilah. Kerja ukuk. Yang tidak, ukuk itu je kerja dia selama 1 jam. Ada? Kalau budak-budak ada okey tak? Cari budak-budak. Orang tua cakap, aduh sakit pinggang. Rasa buat praktikal. Okey. Next. Muafiq Masbuk next. Cari lah anak-anak siapa ke. Bagus lagi kalau siapa ada anak-anak yang boleh ikut cakap dengan cakap. Ada anak-anak tak dengan cakap. Yang dengan cakap ni umur apa 10, praktikal dia terus faham. Tak macam ayah dia dah 80 dah 50 tak faham. Terus praktikal. Volunteer mana-mana anak. Next hari apa? Bukan idaman penuntut yang Muafiq Masbuk. Next. Rabu ni? Hah? 29? Bagus. Dah dekat dah. Hari ni apa? Isnin. Oh, esok lusa. Comel. Lusa. Siapa ada anak, paling kurang 2 orang, 3 orang pun cantik. Paling cantik 3 orang. Bawa datang. Umur dalam pandai-pandai janji boleh dengar cakap lah. Tak kisahlah umur berapa pun. Biar budak tu terus faham. Bapak dia pun terus faham nanti. Kita buat. Okay? Hari Rabu ni jangan lari pula. Nanti orang makan tak ada. Sebab kita nak ambil takrif ni sungguh-sungguh. Kita nak perobat, kita nak bomo takrif ni. Takrif Muafiq Masbuk. Tangguh dulu. Allah lewat dah. Dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim.